Siaran Dapur Kampus bersama Polikuizin ini dibawa khas oleh Jabatan Pengajian Politeknik Malaysia. Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Saya Kak Syafiq dan kita bertemu lagi dalam Dapur Kampus bersama Polikuizin. Minggu ini kami bawakan anda dari Politeknik Merlimau, Melaka. Assalamualaikum. Saya Kak Syafiq. Dah buat tempahan dalam kunci bilik saya. Ini kunci bilik Okey, terima kasih. Okey, saya dah dapat kunci bilik saya dan hotel ini sebenarnya bertempat di Politeknik Merlimau, Melaka ini dan namanya ialah Tun Teja Suite. Kunci bilik saya dah ada dah, jadi saya nak masuk bilik saya sekarang. Terima kasih. Untuk makluman anda, Dapur Kampus bersama Polikuizin menampilkan banyak sekali elemen menarik bertujuan untuk memperkasakan lagi nilai keusahawanan di kalangan siswa dan siswi Politeknik di seluruh Malaysia. Dan selain daripada itu, anda juga boleh dapatkan menu-menu yang telah pun disediakan oleh siswa dan siswi Politeknik sendiri. Okey, saya dah berjalan-jalan dan saya dah lihat di sekeliling kawasan sekitar Politeknik Merlimau, Melaka ini. Dan sekarang ni saya nak pergi pusing-pusing di sekitar Pekan Merlimau pula dan juga kawasan-kawasan yang berhampiran. Tapi sebelum itu, saksikan dulu bingkisan ini. Okey, inilah dia makam Tun Teja dan salah satu tarikan di Merlimau, Melaka ini adalah satu elemen bersejarah. Jadi kita nak tahu kan apa ada kat dalam tu? Jom ikut saya. Makam ini dipercayai adalah makam Tun Teja Ratna Benggala, iaitu anak kepada Seri Amar Diraja Bendahara Pahang ataupun Indrapura. Tun Teja juga merupakan isteri kepada Sultan Mahmud Shah dan apabila Melaka ditawan oleh Portugis pada tahun 1511, baginda telah berundur ke Bentayan yang kini dikenali sebagai Muar. Semasa pengunduran inilah Tun Teja yang ketika itu sedang gering akhirnya mangkat. Jasadnya dipercayai disemadikan di sini dengan penuh adat istiadat. Untuk pengetahuan anda, makam Tun Teja ini terletak di kampung Serkam Pantai, lebih kurang 3 km sahaja dari Pekan Merlimau. Dan apa yang boleh saya katakan, makam ini masih lagi terjaga rapi dan saya sendiri dapat orang kata banyak informasi tentang Tun Teja dan juga sejarah negeri Melaka kerana segala info disediakan oleh Perbadanan Muzium Melaka. Okey, saya nak pergi masjid. Nak tahu masjid mana? Jom ikut saya. Okey, tadi saya dah cakapkan saya nak pergi masjid dan sekarang ni saya dah sampai dah pun di Mukim Serkam, di mana di sinilah terdirinya masjid lama ini dan dikenali sebagai Masjid Serkam Pantai. Dan sebenarnya masjid ini didirikan pada 14 Syawal 1269 Hijrah bersamaanlah dengan tahun 1853. Dan masjid ini sebenarnya telah pun diwartakan sebagai monumen lama dan tapak tanah bersejarah. Saya dapat tahu yang penjuru kubah dan juga hiasan dinding masjid ini terdiri daripada batu karang yang diambil di laut. Masjid Serkam yang kita lihat ini sebenarnya dulunya merupakan masjid yang diperbuat daripada kayu sahaja. Namun setelah berlaku pertambahan penduduk di Serkam ini pada tahun 1853, ianya didirikan dari struktur batuan dan juga kayu, di mana kayu itu diambil dari hutan dan ditarik oleh kerbau, manakala batunya pula diambil dari laut dan merupakan batu karang. Seperti mana masjid-masjid lain di Melaka, masjid ini juga mempunyai struktur seni bina Cina pada menaranya dan juga pada kubah masjid ini sendiri. Ini adalah pengacara yang akan
mengajarkan macam kita hari ni. Nama dia Kak Syafiq. Mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni Fahmi Ya, saya. Dalila. Ya, saya. Saya asal daripada negeri Selangor, Shah Alam. Di Shah Alam. Shah Alam, Shah Alam. Kalau Dalila pula? Saya juga dari negeri Selangor, iaitu kat Kajang. Di Kajang. Jadi anda semua ni berada di semester berapa? Semester akhir, semester 6. Semester 6 lah ya. Ya. Berkata kita pergi sekarang? Boleh? Boleh. Jom. Jom. Dah, saya dah belikan dah. Okey, saya pun dah ada herba-herba ni. Saya dah ada tepung. Jadi, apa kata kita kembali semula ke Politeknik Merlimau, Melaka. Jom. Anda masih lagi bersama saya, Kak Syafiq, dalam Dapur Kampus bersama Poly Cuisine. Dan kalau tadi kami dah pun berada di Pasar Tani Merlimau. Ya, betul. Dan sekarang ni saya dan Fahmi berada di Tun Teja Suite. Kiranya hotel yang terdapat di Politeknik Merlimau, Melaka ini. Saya tak nak buang masa dah, Fahmi. Okey. Sebab saya nampak ni barang-barang yang kita beli tadi pun dah tersedia dah. Ya, Dan Fahmi ikutkan nak masak pais ikan tenggiri. Ya, betul. Betul, Syafiq. Betul, Syafiq. Ini juga merupakan resepi turun-temurun untuk negeri Melaka ni ya? Ya. Ianya adalah salah satu masakan klasik untuk Malaysia. Dia bukan saja di Melaka tapi di satu Malaysia pun ada masakan pais ikan. Betul. Jadi apa kata Fahmi, kita tunjukkan bahan-bahan kita ni? Bawang merah, Bawang merah, kunyit hidup, kunyit hidup, lengkuas, lengkuas, halia, halia, dan menggunakan serai. Okay, kita menggunakan bawang putih juga dan limau kasturi, daun kunyit dan daun pisang yang telah dilayu untuk membungkus. untuk membungkus nanti ya? Ya. Okey, setelah semua bahan kering kita dah terangkan. Okey, mulakan dengan bahan basah iaitu ikan tenggiri. Kemudian kita menggunakan cili kering yang telah digiling, kelapa parut putih, perasa, garam dan gula. Jadi Fahmi, apa kata kita mulakan sekarang ni membuat pais ikan? Okey. Sebelum kita mencampurkan bahan-bahan yang telah dihiris tadi yang Syafiq, kita akan panaskan periuk dahulu. Panaskan. Kalau tak panaskan nanti tak masak ikan kita pula. Ini kita kukus ya? Kita kukus. Okey, kita akan panaskan sehingga air dia menggelegak atau wap keluar daripada periuk. Okey. Dan apa yang Fahmi perlukan sekarang? Selepas tu saya perlukan mangkuk untuk menggaul. Okey. Pertama sekali saya akan menggaul ikan dan cili kering tadi. Ikan, okey. Okey. Kuantiti untuk 4 ikan adalah 5 sudu. 5 sudu. 1 sudu, 2, 3, 4 dan 5. Okey. Ini contoh ikan telah diperap. Okey, tapi boleh letak di sebelah. Okey, boleh. Okey. Saya akan campurkan kelapa parut sebanyak 2 cawan. Okey, kita akan campurkan semua. Kita akan masukkan bawang merah, bawang putih, halia, lengkuas, serai dan daun kunyit. Kunyit hidup yang berwarna kuning ini tadi. Okey. Kita akan menggaul bahan-bahan ini sehingga sebati. Selepas kita siap menggaul ini, kita mestilah letak perasa pula, Syafiq. Perasanya apa? Apa kata Syafiq letakkan perasa untuk saya? Okey. Buat ni garam ya. Mula kita akan letak setengah sudu garam. Setengah sudu garam. Okey. Ditaburkan sahaja. Okey, kemudian setengah sudu gula. Setengah sudu gula. Makan ni cukup mudah, cukup ringkas dan cepat untuk dimasak. Kita akan menggaul bahan-bahan tadi bersama bahan perasa. Okey. Gaul sehingga sebati. Saya akan masukkan ikan yang telah diperap tadi. Satu sahaja ke setiap satu daun pisang. Saya akan masukkan kelapa parut atau orang panggil bumbu ini ke atas ikan itu. Okey, sikit saja. Sikit saja. Okey.
Dan yang terakhir untuk menambahkan rasa Syafiq, saya memerlukan limau. Limau. Perahkan di atas. Kan itu saja. Perahan limau ni akan memberi rasa masam dan manis semula jadi. Kita akan lipatkan bahagian sisi ni ke dalam dan bahagian sisi yang lagi satu ke dalam juga. Okey, kemudian jari ni kita akan menekan bahagian hujung ikan dan jari lagi satu akan menekan di bahagian hujung ikan juga. Seperti membalut tapai. Oh, seperti itu. Okey, lidi dicucuk supaya bungkusan ini tidak terbuka. Dan inilah pais ikan yang telah sedia tapi perlu dimasak dulu. Okey, saya letak satu persatu. Macam tu saja. Okey, dan kita tutup kembali. Proses memasak pais ikan ni mengambil masa selama 10 minit saja. 10 minit saja, memang mudah dan cepat. Dan bagi saya, pais ikan ni juga merupakan makanan yang berkhasiat. Betul. Dan boleh dikatakan makanan kesihatan ya. Yes. Sebab tak perlu digoreng, ada banyak herba dan juga khasiat ikan itu sendiri. Betul. Faktor utama kita mengukusnya. Okey. Dan sementara kita nak tunggu masak ni kan, kita ada sedikit bingkisan untuk anda semua. Apa kata saksikan ini dulu. Inilah dia ikan tenggiri. Cantik ikan dia. Ya, kita nak berkongsi sikit maklumat tentang ikan tenggiri ni kepada penonton-penonton semua. Kalau anda semua dah tahu, ikan tenggiri ni rupanya macam ni lah. Dia panjang dan tidak bersisik, kan? Ya, kalau Syafiq nak tahu, ikan tenggiri ada dua jenis warna. Satu warna kelabu hitaman dan satu warna biru laut. Biru laut. Jadi yang macam ini warna biru apa? Kehitaman tadi. Kelabu kehitaman. Kelabu kehitaman. Dan kalau anda nak tahu, ikan tenggiri ni sebenarnya memang senang dijumpai. Kalau pergi pasar je memang ada lah kan. Dia tidak bermusim kan. Jadi kalau nak tangkap pun, ikan ni sebenarnya banyak terdapat di Asia Tenggara. Asia Tenggara. Dan dia pun kalau berenang dalam laut tu berkumpulan dan dekat-dekat saja dengan kawasan pantai kan. Sebenarnya ikan tenggiri ni banyak khasiatnya kan. Betul, salah satu khasiat dia mempunyai kandungan asid lemak omega 3 dan mengandungi vitamin D, selenium dan banyak lagi. Dan banyak khasiat daripada omega 3 yang kita boleh dapat daripada ikan tenggiri ni Syafiq. Betul. Dan selain itu protein lah kan. Dan kalau kita sekali. tengok ikan tenggiri yang telah pun dipotong macam ni, sememangnya sangat sesuai untuk digoreng saja pun, dibuat asam pedas dan masak kari dan macam-macam lagi orang kata masakan tradisional Melayu kita ni kan. Tengok daripada struktur daging ikannya memang lembut, memang tebal dan orang kata memang mudah untuk dimasak kan. Yang pentingnya kan, kalau orang Sarawak dia suka buat umai menggunakan ikan tenggiri, tak perlu pun dimasak kan, cuma diperahkan limau saja. Inilah dia sedikit maklumat tentang ikan tenggiri untuk anda semua. Jadi itulah dia apa yang kami boleh sediakan kepada anda kan, sedikit maklumat tentang ikan tenggiri yang digunakan dalam pais yang akan diangkat sebentar saja lagi ya. Syafiq, pais ikan kita sudah siap. Dah siap dah pun. Jadi saya dah bau dia. Baunya dah pun dah keluar dah, bukan setakat bau daripada pais tu sendiri, bau daun pisang tu pun juga memang menyelerakan sekali. Okey, saya akan keluarkan satu persatu. Boleh sebab pinggan pun dah tersedia untuk dibuat hiasan sebentar lagi. Saya boleh tengok warna daun pisang tu dah berubah. Daripada hijau yang agak terang kepada hijau yang pudar. Kan. Jadi kita boleh angkat dah satu persatu. Okey, satu dan yang kedua. Saya seronok sangat sebab saya dapat belajar sesuatu yang baru daripada Fahmi hari ini. Apapun Fahmi tahu tak, yang Fahmi sebenarnya mempunyai seorang tetamu yang akan merasa hidangan yang telah pun disediakan ini. Ya, saya sudah tahu. Dah tahu? Saya sudah bersedia lagi awal. Jadi kalau macam tu, kalau anda pun nak tahu siapakah tetamu yang akan kami bawakan dalam episod minggu ini, nantikan selepas ini. Okey, kalau tadi kita dah bersama-sama dengan Fahmi menyediakan pais ikan tenggiri, sekarang ni giliran Dalila pula untuk menyediakan kuih apa tadi? Kuih dangai. Sebelum tu saya akan terangkan bahan-bahan yang kita akan gunakan untuk buat kuih dangai. Okey, sebiji kelapa parut putih saja. Seterusnya kita perlukan tepung pulut 1 cawan. Seterusnya gula juga 1 cawan. Okey, kita perlukan 2 sukatan gula yang berlainan. Itu satu untuk dimasukkan bersama dan satu lagi kita akan masukkan masa proses hampir memasak. Mentega, garam secukup rasa. Kita perlukan acuan kuih dangai. Macam ini macam ni. Pembalut timah mengikut saiz dan seterusnya
daun pisang. Langkah pertama, kita akan masukkan kelapa parut yang sebiji tadi, kelapa parut putih. Saya rasa yang ini kalau semasa di mesin kelapa tu semasa diparut jangan parut sekali dengan terpurung sebahagian dalam sebab kita perlukan putih sahaja. Kalau kita ambil yang hitam dia akan memberi kesan lah kepada kita punya kuih dangai yang akan set nanti. Okey, seterusnya tepung pulut. Tepung pulut tadi. Semuanya? Semuanya. Okey, tepung pulut ni akan buatkan dia menjadi ejen pelekat antara kelapa-kelapa tu. Akan melekat sesama sendiri. Supaya tak pecah lah kalau masak. Okey, seterusnya gula sebagai penambah rasa. Okey, semuanya ya? Semuanya. Baik. Okey. Garam. Tak, garam saja. Garam saja. Okey, garam. Mentega ni diperlukan untuk apa? Okey, mentega ni adalah untuk kita oleskan di atas acuan kuih dangai ni untuk tak melekat lah, untuk nanti dia keluar senang kan. Okey, sebelum tu masa proses penyediaan kita bolehlah panaskan kita punya acuan ni supaya dia tidak melekat. Okey, dia dah betul-betul panas baru kita boleh oleskan dengan mentega. Oh, macam tu caranya. Macam tu. Seterusnya kita akan gaulkan semua bahan ni bagi sebati. Pastikan tak ada ketul-ketul. Saya tengok memang senang sekali cara penyediaan kuih dangai ni kan. Okey, sementara tu kita boleh oleskan kita punya acuan kuih dangai yang dah panas ni dengan sedikit butter. Apa kata biar saya yang buat? Okey, boleh. Hanya olesan nipis sahaja. Nipis saja nipis sahaja. Jadi okey, kalau penonton di rumah nak tahu cara penjagaan acuan kuih dangai, kalau kita dah gunakan untuk sekali membakar, kita tak boleh gunakan untuk kali kedua. Kerana dia akan membuatkan kita punya kuih tu akan melekat. Tak boleh keluar seperti biasalah. Macam tu. Kalau kita baru beli kan, untuk nak elakkan dia melekat, kita perlulah masak dia dengan minyak. Sehingga minyak tu berbuih, macam betul-betul menggelegak. Barulah kita buang minyak dia dan kita basuh balik dengan berus. Baru kita boleh gunakan dengan untuk mendapatkan kuih yang cantik. Saya tak berkelip tengok Dalila bercerita tentang penjagaan acuan kuih dangai ni. Sebab dia bersungguh-sungguh sekali Okey Dalila, dah siap dah? Okey, seterusnya dah siap kan? Kita panaskan dalam masa kurang 2 minit macam tu lah untuk pastikan dia punya minyak betul-betul panas. Dengan api yang sederhana. Jangan terlalu kuat sebab dia akan menghanyutkan acuan dan meninggalkan kesan hitam. Secara tak langsung kuih tu akan jadi hitam. Dia tak putih lah. Kan. Okay. Yang cantiknya kuih dangai ni sepatutnya putih. Putih bersih suci macam tu. Okey. Okey, seterusnya kalau kita dah pastikan dia punya minyak dah panas, kita hanya ratakan di dalam acuan. Oh, sebegitu. Okey, hanya buat rataan macam tu je. Jangan kita ketuk dia. Nanti dia akan padat. Mampat. So dia susah nak masak. Hanya nipis saja, rataan nipis. Macam tu saja. Okey, macam ni je. Hanya ratakan nipis. Seterusnya kita akan balutkan dengan pembalut timah untuk memastikan dia masak dengan sekata. Okey, jaga-jaga panas tu. Okey. Balutkan. Okey, jadi kita akan masakkan di atas api yang sederhana sehingga dia warna kekuning-kuningan. Begitu sajalah. Lepas tu kita akan letakkan gula lah di atasnya. Jadi dah berapa lama dah tadi? Rasa dekat 10 minit dah ni dah hampir 10 minit. Kita menunggu kita punya kuih dangai hampir ke pirang-pirangan. Sekarang kita akan letakkan taburkan gula lah di atas dia. Dah boleh tabur gula ambilkan gula. Okey, jadi caranya sangat mudah. Kita hanya buka. Dan kita akan taburkan gula. Betulkan warna dah pirang dah pirang lah. Color kelapa tu tadi. Membuatkan dia dah pirang lah. Gula di atas ni adalah sebagai ejen pelekat. Bila kita dah masak dengan dia, dah betul-betul masak, kalau kita potong dia, kita akan cantumkan dia. Jadi gula ni akan mencair bila kita bakar. Jadi dia akan melekat. Dia akan jadi sepasang macam tu. Bukan setakat tepung pulut saja yang membuatkan dia melekat, gula juga buat dia melekat. Okey, jadi kita sambung memasak dalam tempoh kurang 2 minit. Hanya untuk mencairkan gula tu sahaja. Okey, kita masak di tengah dan di tepi juga di sebelah kanan. Untuk bagi sama rata dia mencair. Dah senang saja 10 minit saja masa yang diperlukan untuk menyediakan kuih dangai ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Wah. Jadi beginilah rupa kuih dangai kita.
Dah siap dah pun kuih dangai kita ni. Dan masa yang diperlukan cuma 20 minit saja. Kurang 20 minit. Kurang daripada 20 minit. Jangan dikira masa untuk panjat pokok kelapa ambil buah ni. Kita kira masa memasak saja. Okeylah, anda semua jangan ke mana-mana kerana kami ada soalan kuis untuk anda. Mana tahu anda yang akan jadi pemenang bertuah kami untuk minggu ini. Okey, dah selesai dah pun memasak dan sekarang ni saya berada di restoran Crystal, salah satu orang kata fasiliti yang terdapat di Jabatan Pelancongan dan juga Hospitality di Politeknik Merlimau Melaka ini. Dan saya tidak berkesorangan, saya bersama-sama dengan tetamu jemputan kita untuk episod kali ini, iaitu Abang Zamarul Hisham. Ya. Sihat bang? Sihat, alhamdulillah, sihat seadanya. Ceritalah sikit bang, perkembangan terkini abang sekarang ni macam mana? Okey, saya sekarang ni sibuk dengan biasa penggambaran drama ya untuk stesen RTM dan TV3, di mana sekarang ni kebanyakannya sibuk buat tele. Okey abang. Ni saya nak perkenalkan kiranya salah seorang siswi di Politeknik Merlimau Melaka ni, di mana mereka lebih orang kata menumpukan kepada hidangan di meja makan selain daripada kita dapat rasa makanan yang dimasak oleh mereka. Okey, terima kasih. Inilah dia yang kami masak tadi. Terima kasih Fahmi. Terima kasih Fahmi. Namanya Fahmi dan yang dimasak ini adalah pais ikan tenggiri. Memang sedap. Dan kuih dangai ini sebenarnya disediakan oleh Dalila. Dia yang masakkan untuk abang. Sedap. Memang sedap. Terima kasih Dalila. Okey, saya sebenarnya berbangga sebab apa bila saya duduk di Politeknik ya, jumpa dengan chef-chef yang bakal menempah nama kita tidak tahu mungkin akan datang menjadi satu nama yang besar di antara Dalila dan Fahmi tadi tu. Saya Kak Syafiq sebenarnya nak ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Abang Zamarul sebab sudi menjadi tetamu kami untuk episod kali ini dan juga merasa apa yang telah pun dihidangkan kepada abang. Sama-sama Syafiq, sama-sama lah kita. Dan selamat orang kata lebih maju jaya dalam perniagaan dan juga dalam kerjaya abang. Syafiq pun sama, selamat maju jaya dalam kerjaya Syafiq. Ya, insya-Allah kita berjumpa lagi insya-Allah. Satu hari. Terima kasih Abang. Okey. Seronok betul saya berada di Merlimau Melaka ini dan saya dah cuba dah 2 jenis resepi bersama-sama dengan siswa dan juga siswi di Politeknik Merlimau Melaka ini juga. Dan saya harapkan saya bila dah balik Kuala Lumpur nanti bolehlah mencuba resepi yang mudah itu dan anda juga boleh cuba di rumah kan. Saya Kak Syafiq nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada anda semua kerana menonton rancangan ini mewakili seluruh warga kerja penerbitan Dapur Kampus bersama Polycuisine. Assalamualaikum. Salam satu Malaysia.